Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas boleh tolong maklumkan di ruang komen ya. Share ramai-ramai dan sertai Telegram saya Regi Jesse Rita Udin ya. So maaf live lewat 1.41 pagi. Susulan ya live yang telah saya buat petang semalam ya, lebih kurang pukul 3, pukul 4 macam tu Ada beberapa perkara berbangkit yang timbul. Antara yang diutarakan ialah adakah Anwar akan beri Sabah dan Sarawak apa yang diminta ya oleh belah Malaysia Timur itu, iaitu 1/3 perwakilan di Dewan Rakyat. So kalau anda tonton live itu, saya beritahu sepintas lalulah saya cerita kat sini, tapi awak perlu scroll ke bawah dan rujuk live petang semalam. Ianya amat penting, banyak soalan terjawab ya. Dan ada perkara-perkara penting berhubung masa depan, hubungan UMNO dengan Zahid, kemungkinan atau tidak Zahid jadi Perdana Menteri pada PRU17, semuanya dibincangkan dalam live itu. So, apa yang saya utarakan dalam live itu, satu poin penting ialah untuk mengurangkan kebergantungan kepada UMNO dan risiko selepas PRU17 Zahid mahu jadi Perdana Menteri dan boleh berpaling tadah kepada UMNO. Satu cara ialah bila berlaku persempadanan semula, Anwar memberi apa yang Sabah dan Sarawak mahu, iaitu 1/3 perwakilan di Dewan Rakyat ataupun 1/3 kerusi Dewan Rakyat ni milik Sabah dan Sarawak, supaya Sabah dan Sarawak terhutang budi dan akan sentiasa menyokong PH. Dan selepas 1/3 Dewan Rakyat diwakili oleh Sabah dan Sarawak, dengan mudah PH boleh bentuk kerajaan dengan Sabah dan Sarawak tanpa perlu bergantung kepada Barisan Nasional maupun Perikatan Nasional. So ini akan menjadikan Anwar kuat dan mengurangkan apa jua risiko pentadbiran dia tergugat. Okey. Nah, itu secara teori. In reality, sejarah menunjukkan Sabah dan Sarawak setia kepada Barisan Nasional. Dulu pernah jadi banyak parti Sabah dan Sarawak yang kini bukan lagi sebahagian Barisan Nasional, dulu sebahagian Barisan Nasional. Dan kita tahu sekarang kalau Barisan Nasional pindah kepada Perikatan, Sabah dan Sarawak akan ikut serta. Jadi persempadanan semula, jika Anwar memberi 1/3 kerusi kepada Sabah dan Sarawak dan menganggap Sabah dan Sarawak akan setia, dan oleh itu jika PRU17 Anwar hendak Sabah dan Sarawak memberi kepastian bahawa mereka akan sokong PH, akan jadi tanda tanya di dalam kepala Anwar. Kalau saya Anwar, benarkah akan wujud kesetiaan itu, iaitu Sabah dan Sarawak akan confirm bersama saya, tidak kira Barisan Nasional pergi ke hala mana ya. So itu adalah dilema Anwar. Sebab dalam memperkasakan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat dengan anggapan Sabah dan Sarawak akan memastikan saya kekal Perdana Menteri, awak juga sebenarnya memperkasakan Sabah dan Sarawak yang mungkin akan memperkasakan Barisan Nasional, sebab faktor kesetiaan, faktor sejarah. Mungkin melihatkan awak boleh beri Sabah dan Sarawak semua yang mereka mahu, mungkin Sabah dan Sarawak akan ada lebih banyak tuntutan-tuntutan daripada Anwar yang mungkin sukar dipenuhi. Dan saya rasa untuk jadi Perdana Menteri, sebagai contoh, kalau saya Zahid Hamidi, saya mungkin bersetuju dengan beberapa tuntutan itu. Dan Sabah dan Sarawak lebih senang bekerjasama dengan UMNO atau Barisan Nasional berbanding dengan Pakatan Harapan, kerana ada juga perselisihan sedikit dengan DAP. Namun saya perlu akui, Sabah dan Sarawak juga ada tidak suka dengan PAS. Tetapi selepas persempadanan semula, jika UMNO atau Barisan Nasional kekal bersama PH,
maka Barisan Nasional akan tuntut pelbagai, ya, tambahan kerusi dan sebagainya. So Barisan Nasional akan bertambah kuat. So bila Barisan Nasional bertambah kuat dan Anwar memperkasakan Sabah dan Sarawak, maka ada risikonya esok Sabah dan Sarawak kata tak setia kepada Anwar. Dia rasa dia lebih senang bekerjasama dengan Barisan Nasional, jadi dia bentuk kerajaan dengan Barisan Nasional. Dan dalam live petang semalam yang anda wajib tontonnya, scroll ke bawah, saya dah jelaskan mengapa sekarang ni dengan formula baru jentera perpaduan, iaitu jentera UMNO, DAP semua, MCA, DAP bekerjasama, mereka dah berjaya pecahkan tembok pemisah pengundi tradisi masing-masing. Sekarang kita lihat di mahkota, China PH boleh sokong calon UMNO. So ini sudah memberi satu kekuatan dari sudut perolehan kerusi jika PRU berlaku besok. Mungkin UMNO akan dapat tambahan 10 hingga 15 kerusi termasuk MCA. Tambah pula dengan persempadanan semula, UMNO akan dapat lebih banyak kerusi, MCA akan dapat lebih banyak kerusi. Jika dia tuntut dari PH nak banyak ni. Jika PH mengingkari tuntutan mereka dengan mudah boleh tumbangkan kerajaan. So, dengan kekuatan baru, ya, kerusi-kerusi tambahan ni, jika berlaku PRU 17 lepas persempadanan semula, Sabah dan Sarawak juga boleh bentuk kerajaan bersama Barisan Nasional. Jadi kuasa memilih siapa jadi kerajaan sebenarnya akan terletak di tangan Sabah dan Sarawak jika Anwar memberi Sabah dan Sarawak apa yang mereka mahu, iaitu 1/3 kerusi Dewan Rakyat. Jadi Malaysia Timur akan menentukan siapa jadi kerajaan. Awak fikir baik-baik, ya. Now, ini adalah bersandar kepada anggapan bahawa Malaysia Timur ni 1/3 kerusi ni mereka bersekutu. Realitinya 1/3 kerusi Dewan Rakyat oleh Malaysia Timur ni mungkin berpecah. Mungkin Sabah 80% didominasi katakan oleh GRS, 20% didominasi oleh Warisan. Atau kita tidak tahu, mungkin 80% didominasi oleh Warisan, 20% diwarisi oleh GRS. Kemudian Sabah pula ada parti dia, mungkin berpecah, 80% diwakili oleh parti ini, 20% diwakili oleh parti yang lain. Dan ada elemen pembangkang dan mereka mungkin tidak bersekutu. So 1/3 ni mungkin tidak bersekutu. Okey, mungkin ada yang nak Anwar, ada yang nak Zahid. Okey, so itu satu kemungkinan, ya. Kita tak boleh anggap 1/3 perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat ni akan bersekutu. Tetapi jika parti-parti yang mewakili 1/3 kerusi di Dewan Rakyat selepas persempadanan semula dari Sabah dan Sarawak ini tahu bahawa mereka mampu menentukan siapa jadi kerajaan, mereka semestinya akan berbincang dan semestinya tidak akan melepaskan peluang untuk capai kata sepakat. Daripada mereka terus di bawah bayang Semenanjung, maknanya parti-parti Semenanjung yang menentukan siapa kerajaan dan mereka kena ikut rentak sahaja. Dalam babak nak jadi kerajaan, mereka mesti akan berbincang dan akhirnya mencapai persetujuan. Okey, kami nak Anwar atau kami nak Zahid, kami nak Barisan Nasional. So saya jangka dengan memberi 1/3, Sabah dan Sarawak akan tentukan siapa jadi kerajaan. Mereka akan ada kuasa besar. Dan kecenderungan dari sudut sejarah adalah kerjasama dengan Barisan Nasional kerana mereka mudah kerjasama dengan Barisan Nasional. Jadi dilema yang Anwar lalui sekarang adalah, jika saya beri 1/3 kerusi kepada Sabah dan Sarawak menerusi persempadanan semula, adakah Sabah dan Sarawak akan setia kepada saya? Mana tahu lepas pilihan raya mereka boleh kata, contohnya parti-parti yang mentadbir Sabah dan Sarawak sekarang kata, ya, kami nak kamu, tapi kami kena dengar konsensus Sabah dan Sarawak yang mahukan Barisan Nasional. Mereka boleh main lagu tu. So ini dilema besar Anwar. Kalau Anwar tidak beri 1/3 kerusi
kepada Sabah dan Sarawak. Awak dengar live saya semalam, mengapa saya kata akhirnya Zahid akan jadi Perdana Menteri. Bila dia akan jadi Perdana Menteri pun saya dah bincang, ya, dijangka PRU17, dan saya jangka PRU17 pun akan diawalkan, ya. So itu penjelasan saya berhubung dilema yang saya fikir dilalui oleh Anwar. Kalau saya Anwar, itu memang dilema saya lah. Am I going to give such a big power to Sabah dan Sarawak? Sebab yang duk kontrol Sabah dan Sarawak sekarang, dia boleh kata yes, kita akan setia kepada kamu. Tetapi lepas pilihan raya, mereka boleh beri alasan memang kita nak sokong kamu, tapi kita pun kena lihat konsensus Sabah dan Sarawak. Majoritinya mereka ni parti itu, parti ini, semua kata nak Barisan Nasional. So setelah bincang, kita putuskan Barisan Nasional. Anwar nak buat apa? So Sabah dan Sarawak, jika dapat 1/3 representasi di Dewan Rakyat, dia akan tentukan kerajaan-kerajaan seterusnya. Dan saya jangka mereka akan lebih memihak kepada Barisan Nasional. Mereka tak takut Barisan Nasional kerjasama dengan PAS, mereka tak takut. Atau mereka akan letak syarat kepada Barisan Nasional, kami bentuk kerajaan bersama kamu, tapi jangan libatkan Perikatan Nasional, atau jangan libatkan Pakatan Harapan, atau boleh libatkan Pakatan Harapan tetapi Perdana Menteri dari Barisan Nasional sebagai contoh, ya. Ataupun tiba-tiba Sabah dan Sarawak kata okey, kami hanya akan kerjasama dengan sesiapa yang setuju Perdana Menteri dari Sabah dan Sarawak. Kami nak Abang Jo sebagai Perdana Menteri, atau kami nak Haji Ji sebagai Perdana Menteri. Boleh kata tidak? Tak boleh. Tapi kalau katakan Sabah dan Sarawak kata okey, siapa yang terima Haji Ji sebagai Perdana Menteri atau Abang Jo sebagai Perdana Menteri, kami akan bentuk kerajaan bersamanya. Macam mana kalau tiba-tiba Perikatan Nasional kata okey, Haji Ji jadi Perdana Menteri, kami terima, atau Abang Jo jadi Perdana Menteri, lebih baik daripada Zahid, lebih baik daripada Anwar, maka Sabah dan Sarawak akan bentuk kerajaan bersama Perikatan Nasional. Nampak tak? So it is dilema besar buat Anwar, ya. So mesti semua camp akan cuba berunding dengan Sabah dan Sarawak jika mereka tahu Sabah dan Sarawak akan dapat 1/3 kerusi, ya. So you beri, siapa yang boleh beri paling banyak kepada Sabah dan Sarawak, pada hemat saya akan dapat menjadi kerajaan seterusnya bersama Sabah dan Sarawak. So jika contohnya Perikatan kata yes, kita terima Haji Ji atau Abang Jo sebagai Perdana Menteri, maka Zahid tidak akan jadi Perdana Menteri, Anwar tidak akan jadi Perdana Menteri. Nampak? Okay. So ini pendapat saya, ya. Anyway, ini pendapat je, ya. Okay. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.